Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorongan seksual merupakan naluri biasa yang perlu dipenuhi oleh setiap individu kerana ianya mampu memberi ketenangan dan kesihatan jiwa. Namun begitu, keperluan seksual ini hendaklah dipenuhi dengan cara yang halal dan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Perkahwinan adalah jalan yang terbaik bagi seseorang menyalurkan dorongan nafsunya. Persoalannya, adakah isu berkaitan seksual ini adalah selamanya indah? Kerana kerap kalinya terjadi penyaluran seksual dengan cara yang tidak wajar. Perhubungan bebas antara lelaki dan perempuan yang mengundang kepada perbuatan zina, hubungan sejenis homoseksual, lesbian dan LGBT telah berleluasa di dalam negara kita Malaysia. Amat menyedihkan apabila ia berlaku terhadap umat Islam sendiri. Perbentangan kumpulan kami berfokus kepada sikap dan pandangan Muslim terhadap pendidikan seksual, homoseksual dan LGBT. Baiklah, pertama, kita lihat definisi pendidikan seks. Pendidikan seks ialah pemberian informasi tentang seks bertujuan untuk mengurangi potensi berlakunya seks negatif. Namun istilah ini masih asing di kalangan sesetengah masyarakat sehingga orang dewasa merasa ragu untuk memberikan pengajaran tentang seks kepada anak-anak. Menurut Salito dalam bukunya Psikologi Remaja, secara umumnya pendidikan seksual adalah suatu maklumat berkaitan persoalan seksual manusia yang jelas dan benar yang meliputi proses terjadinya pembinihan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual dan aspek-aspek kesihatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Menurut Abdullah Nasir Alwan, pendidikan seks adalah usaha pengajaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak-anak sejak mereka memahami masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkahwinan. Apabila mereka dewasa, diharap agar mereka dapat memahami urusan-urusan kehidupan dan dapat membezakan perkara yang halal dan haram. Seterusnya, definisi homoseksual. Homoseksual menurut Prof. Dadang Hawari adalah rasa tertarik secara perasaan kasih, sayang, hubungan emosional dan secara erotik terhadap jenis kelamin yang sama dengan atau tanpa hubungan seks dengan mulut atau dubur. Homoseksual ini merupakan satu bentuk perilaku seks yang menyimpang, sedangkan definisi lesbian pula adalah sama dengan homoseksual, namun lesbianisme ini berlaku untuk sesama pasangan perempuan. Definisi yang lain menyatakan bahawa homoseksual ini dikenal dengan istilah liwat yang dikatakan oleh Imam Ibn Qudamah, mengatakan bahawa telah sepakat ijma' seluruh ulama' mengenai haramnya homoseksual ini. Kita lihat pula definisi LGBT. Istilah LGBT adalah ringkasan daripada lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah ini berkaitan dengan istilah bahasa Arab yang disebut al-muhannas, iaitu laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bertutur, melihat dan pergerakannya. Ini dinyatakan oleh Fatimah Halim dalam penulisannya. Gay dan lesbian pula, asal makna gay adalah bahagia atau senang. Istilah ini lebih khusus digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai SSA. Lesbian pula adalah gay yang berjenis kelamin wanita. Biseksual pula adalah ketertarikan seks kepada sesama jenis dan lain jenis secara bersama. Transseksual dan transgender pula. Transseksual ialah seseorang yang ingin mengubah kebiasaan hidup dan orientasi seksnya secara biologi berlawanan dengan yang dimiliki sejak lahir. Mereka telah menggantikan organ-organ utama yang berkaitan dengan seks lawan jenisnya, berpenampilan dan bertingkah laku seperti wanita dan menggantikan identitinya secara rasmi sebagai wanita. Transgender pula ialah seseorang yang menunjukkan keinginan tampil berlawanan dengan jenisnya tanpa mengubah alat kelaminnya. Islam mengajarkan adab-adab seksual.
Adab-adab tersebut berbentuk hukum halal, haram dan makruh yang mengatur syahwat seksual manusia, pemenuhan keperluan seksual yang tidak sesuai atau melanggar syariat yang telah digariskan, maka masuk dalam kategori hukum haram. Homoseksual pula, dari sudut pandang agama Islam, perilaku penyimpangan seksual dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perilaku homoseksual disebut di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Satu rangkaian kisah Nabi Lut alaihi salam dan umatnya. Umat Nabi Lut adalah sekelompok manusia yang melakukan homoseksual dalam kehidupannya. Allah SWT mengutuskan Nabi Lut AS untuk memberi peringatan kepada umatnya atas perilaku mereka yang berdosa tersebut. Dan pada akhirnya, umat Nabi Lut AS diazab oleh Allah SWT kerana mereka tidak mahu menerima peringatan Nabi Lut alaihissalam. Peristiwa ini juga ada diceritakan di dalam surah Hud ayat 77 hingga 82. Transseksual ini tidak lepas daripada proses pembedahan menggantikan kelamin. Kerana mereka yang transseksual ada orientasi untuk mengubah atau mengganti jenis organ kelamin mereka. Oleh kerana itu, harus difahami tentang proses pembedahan ganti kelamin ini yang sering dilakukan oleh dunia kedoktoran. Pertama, masalah seseorang yang lahir dalam kondisi yang normal dan sempurna organ kelaminnya, tetapi mereka ingin membuat pembedahan, pertukaran jantina, maka hukumnya adalah haram dalam syariat Islam. Yang kedua adalah operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil yang bermaksud pembaikan atau penyempurnaan. Dan ini dibolehkan di dalam syarak. Dan yang ketiga adalah mereka mempunyai alat kelamin yang berganda. Dan mereka juga ingin membuat pembedahan. Dan ini adalah untuk menghilangkan salah satu daripada jantina tersebut, dan ini adalah diharuskan dalam syarak untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Zuhaili bin Jaafar. Bahagian yang saya akan bentangkan iaitu demografi dan latar belakang Muslim dunia. Seperti mana yang kita tahu, Muslim di dunia ini pada tahun 2020 iaitu sekitar 1.7 bilion, yang mana semakin hari semakin bertambah populasi tersebut. Dan beberapa negara yang mempunyai penganut Islam yang ramai seperti Indonesia, Pakistan, India dan juga Bangladesh yang mempunyai ratusan penduduk Islam. Serta terdapat juga negara yang bukan Islam tapi terdapat komuniti Muslim di dalam negara tersebut dan jumlah yang agak besar, yang mana jumlah tersebut saya kira akan memberikan satu impak kepada pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat di dalam negara tersebut. Seperti mana China 28 juta orang, Rusia 20 juta, Filipina 7 juta, Perancis 5 juta dan juga Jerman 7 juta orang Islam berada di situ. Kemudian di negara yang melarang perilaku LGBTQ, yang mana negara ini kebanyakannya negara yang majoriti Muslim, seperti Algeria yang mempunyai penduduk 99% orang Islam, Libya 97% orang Islam, dan Sudan 97% orang Islam. Negara tersebut adalah negara yang melarang perilaku LGBT, yang mana dikenakan tindakan undang-undang. Serta ada juga negara yang membenarkan amalan LGBT, namun mempunyai bilangan orang Islam di dalam negara tersebut yang agak ramai. Antaranya Benin 3 juta orang, Israel 1.5 juta orang dan Spanyol 1 juta orang. Ada juga di negara Eropah, dan kebanyakan di negara Eropah membenarkan amalan LGBTQ, perkahwinan sejenis dan pengubahan jantina. Di Eropah seperti kita tahu, sejarah Islam pernah bertapak di Eropah, di Andalus, dan di sana pada hari ini jumlah populasi orang Islam di Eropah iaitu 42 juta, lebih daripada 42 juta. Pada 42 juta itu pada tahun 2020. Dan di negara itu jugalah negara yang membenarkan perkahwinan sejenis. Kemudian sikap dan pandangan Muslim terhadap homoseksual. Di dalam masyarakat orang Islam, ketertarikan kepada kaum sejenis bukan menjadi kebimbangan,
Namun kalaulah ia tidak ditunjukkan secara aktif ataupun dalam arti kata lain dia menyembunyikan naluri sosang tersebut. Namun jika ia berkahwin dengan wanita, menjadi bapa suami yang baik, masyarakat Islam tidak memandang ia sebagai satu ancaman ataupun sebagai satu perkara yang buruk. Begitulah lelaki gay perlu berkahwin dengan wanita bagi memenuhi norma masyarakat Islam yang kalaulah ia tidak mahu dikecam, tidak mahu diperlakukan perkara yang negatif, tidak mahu dianggap jijik oleh masyarakat Islam, dia perlu untuk melawan perasaan tersebut. Dan melawan perasaan tersebut kalau di barat ia dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan ia jelas bertentangan dengan Islam kerana perasaan itu adalah ujian yang perlu dilawan. Kalau perlakuan homoseksual ini, kajian oleh Nicole Kligerman pada 2007 melakukan kajian literature dan beliau mengatakan bahawa perlakuan homoseksual ini dianggap sebagai satu kesalahan dalam masyarakat Islam dan ia menjadi stigma yang semakin teruk, semakin hari semakin teruk, bahkan di beberapa negara ia digunakan sebagai senjata politik bagi menjatuhkan seseorang. Dan kerana pandangan orang Islam terhadap homoseksual itu adalah buruk, maka disebabkan itulah ia dijadikan sebagai senjata politik. Dan juga di Eropah. Di Eropah, Muslim bersikap negatif pada homoseksual. Ia berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Andrew Roeder dan Neil Spearing 2021 yang mereka melakukan kajian terhadap masyarakat Islam pelbagai usia dan juga pelbagai latar belakang yang mengamalkan Islam dan dikaitkan antara orang yang mengamalkan Islam iaitu dengan rajin datang ke masjid, maka semakin dia kerap datang ke masjid, semakin tinggi amalan Islamnya, semakin tinggilah persepsi negatifnya kepada homoseksual. Dan juga daripada generasi umur, generasi tua ini lebih menolak berbanding generasi muda yang agak menerima homoseksual. Tidaklah menolak seperti mana golongan tua menolak. Dan juga untuk pertukaran jantina, sikap dan pandangan Muslim terhadap pertukaran jantina di negara Muslim, perempuan transgender ini dihimpit stigma dan transfobia, diskriminasi dan ketidakadilan dan kekerasan. Ia berdasarkan quote ataupun petikan yang saya ambil daripada kajian Aisyah Ayami dan Maria Palota 2020 serta kajian yang sama dilakukan oleh Sima Barmania dan Sheikh Muhammad 2017 yang menganggap segala perilaku terhadap perempuan transgender atau perempuan yang mengubah jantina ini sebagai satu ketidakadilan. Seperti contoh di Malaysia, kebencian meresap di dalam masyarakat kepada komuniti maknyah ataupun pondan. Ada beberapa sebab yang menimbulkan perasaan negatif tersebut, antaranya tuntutan-tuntutan daripada mereka yang kita anggap sebagai tidak sesuai dalam masyarakat Islam. Namun ia menjadi satu lawangan untuk menegakkan hak asasi manusia katanya, dan menyebabkan itulah masyarakat Islam ini menganggap perkara itu sebagai negatif. Itu sajalah daripada saya. Segala yang buruk, saya minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sambung slide seterusnya adalah berkenaan dengan sikap dan pandangan Muslim terhadap pendidikan seks. Okay, so firstly kita tengok bagaimana pendidikan seks ni daripada perspektif Al-Quran dan Hadis. Menurut Saiful Bahari, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan Hadis yang menerangkan secara tidak langsung tentang pendidikan seks. Okay, antaranya yang pertamanya anjuran Al-Quran untuk kita meminta izin, untuk anak-anak minta izin kepada ibu bapa sebelum masuk ke dalam bilik tidur ibu bapa. Kemudian yang keduanya, Al-Quran juga mengajar kita supaya meminta izin sebelum kita berkunjung ke rumah orang lain. Hal ini supaya orang itu dapat menjaga aurat dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya, dari sudut hadis pula, Nabi mengajarkan kita untuk memisahkan tempat tidur anak kecil supaya tidak berlaku masalah-masalah yang lain. Kemudian yang keempatnya, Al-Quran juga, hadis juga mengajar kita tentang fitrah, iaitu berkhitan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan sebagainya, yang secara tidak langsung ini juga berkaitan dengan pendidikan seks. Kemudian yang kelimanya adalah larangan untuk tidur dalam satu selimut.
sama ada bersama dengan orang lain ataupun sesama adik-beradik sendiri. Okey, kemudian yang seterusnya adalah kepentingan pelaksanaan pendidikan seks. Okey, ada beberapa pandangan daripada pengkaji berdasarkan kajian mereka, antaranya pendidikan seks ini adalah satu kaedah untuk mencegah LGBT dengan memberikan pendidikan seks sejak dari awal berlandaskan pendekatan agama, supaya mereka ni tahu, mereka faham dan mereka sedar tentang keadaan fizikal mereka dan fungsi-fungsinya, supaya tidak melanggar aturan agama. Okey, selain itu ada juga pengkaji yang menyatakan bahawa jika anak ni tak dapat pendidikan seks yang betul, maka dia akan bagi impak negatif. Antaranya sekarang kita tengok adanya golongan kanak-kanak atau remaja yang terbabit dengan pornografi, seks bebas, homoseksual dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah kaedah pelaksanaan pendidikan seks. Okey, ada pengkaji yang menyatakan bahawa pendidikan seks ni boleh dilakukan dengan melalui dua kaedah, mencakupi dua aspek. Yang pertama adalah melalui biologi, yang keduanya adalah melalui psikologi. Kalau kita tengok daripada biologi adalah menjelaskan tentang organ persenyawaan, perbezaan alat kelamin dan fungsi-fungsinya. Okey, kemudian dari sudut psikologi pula nak menjelaskan fungsi sebagai makhluk yang mempunyai nafsu seks, identiti serta pelbagai aspek-aspek psikologi, kognitif, emosi, motivasi dan perilaku terhadap seksualiti itu sendiri. Dan bagaimana anak lelaki, orang lelaki, bagaimana keadaan psikologinya terhadap perempuan, dan perempuan bagaimana psikologi terhadap lelaki, bagaimana nak mengawal, bagaimana nak mengurus keinginan seksualiti itu sendiri. Okey, kemudian yang seterusnya adalah yang terakhir daripada saya adalah batasan pelaksanaan pendidikan seks. Kita melihat hari ini ada bila mana diwar-warkan tentang kaedah pendidikan seks ini sebagai salah satu pendekatan untuk mengekang masalah-masalah sosial, terutamanya LGBT sekarang ni. Jadi ada yang memandang dari sudut positif dan ada yang memandang dari sudut negatif. Okey, ada yang mengecam bahawa pendidikan seks ini adalah penyelewengan ataupun penyimpangan yang tidak sesuai dengan arahan dan nilai-nilai kebaikan. Okey, tetapi dari sudut yang lain ada yang berpandangan bahawa kalau pendidikan seks ini kalau dibingkaikan dalam norma dan ajaran agama, maka statusnya akan berubah menjadi ibadah dan potensi kebaikan. So dia ada pro and con. Jadi begitulah, sekian daripada saya. Terima kasih. Ketagihan pornografi, yang mana menurut Mas dan Dewi, mereka berpendapat bahawa pornografi internet ni adalah merupakan satu bentuk penindasan kepada kaum wanita, iaitu kaum perempuan, di mana pornografi ni secara tak langsung mampu menjadikan wanita itu sebagai mangsa rogol dan alat seksual bagi kaum lelaki. Okey, seterusnya, perempuan yang menonton pornografi ini didapati mudah terlibat dengan seks bebas dan juga bertukar-tukar pasangan. Okey. Seterusnya, ada kajian berdapat bahawa pornografi ni mampu menyebabkan ketagihan yang melampau ke atas diri seseorang sehingga memberi kesan terhadap aspek kesihatan seperti menyebabkan kurangnya kawalan diri, kemandulan, hilang rasa hormat, seks yang berbahaya, iaitu kekerasan dan banyak lagi. Seterusnya, menurut Nur Amal Zuzni dan Hanina berpendapat bahawa teknologi yang ada sekarang telah memudahkan mereka, remaja ini, untuk berkongsi dan menyimpan video, gambar dan tulisan berbentuk pornografi tanpa dikesan oleh sesiapa, terutama mak dan ayah, ibu dan bapa. Okey, seterusnya, penggunaan teknologi seperti telefon pintar telah memudahkan golongan remaja ini mengalami ketagihan pornografi dengan melihat ataupun menonton video pornografi yang terdapat dalam koleksi simpanan mereka sendiri, yang mana mereka boleh menontonnya pada bila-bila masa sahaja. Okey, seterusnya menurut Siti Fatimah,
ketagihan pornografi ini akan mendatangkan kesan yang negatif terhadap perkembangan otak manusia itu, yang mana tak kisahlah pelbagai umur. Okey. Sesungguhnya menurut Nurul Huda menjelaskan bahawa menonton pornografi adalah merupakan salah satu kaedah yang sering digunakan oleh remaja-remaja ini untuk menghilangkan rasa kesunyian dan tekanan dalam diri mereka. Ada juga kajian pendapat bahawa kebanyakan remaja yang mengalami ketagihan pornografi ini daripada remaja yang tidak mempunyai rakan yang ramai, yang tak ada kawan yang ramai, serta tak mempunyai kemahiran sosial yang baik. Mereka tak mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang ramai. Malahan implikasi pornografi ini terhadap kesihatan mental manusia didapati lebih teruk berbanding dengan pengambilan dadah. Okey, seterusnya kita lihat pula yang kedua, iaitu akan berlakunya peningkatan seks luar nikah dan kes pembuangan bayi. Okey, yang pertama adalah kita tahu bahawa dalam ajaran Islam, pornografi ini adalah satu perkara yang dilarang keras, disebabkan oleh perkara itu boleh membawa pada zina, iaitu zina mata. Oleh itu, pornografi ini mampu memberi rangsangan yang kuat sehingga membangkitkan nafsu kepada orang yang menontonnya, sambil mereka akan meniru aksi-aksi yang ditonton tersebut. Pornografi ini mampu menyebabkan seorang itu terlibat dengan zina ataupun seks sebelum perkahwinan lah, yang akhirnya akan membawa kepada kesan kerosakan kepada individu itu, masyarakat, serta akan melahirkan anak luar nikah dan jenayah seksual. Okey, ini menurut statistik kajian yang telah jalankan di Malaysia, yang mana mendapati seawal usia 13 hingga 18 tahun, remaja di Malaysia telah mula terlibat dengan ketagihan pornografi, sehingga menyebabkan mereka ini berkelakuan tak sopan, melampaui batas, pergaulan sosial tanpa nikah, seperti berpegangan tangan antara lelaki dan perempuan, bercium, meraba, mendedahkan tubuh di khalayak dan terjebak dengan hubungan seks. Okey, seterusnya menurut Abdullah dan Saimah berpendapat bahawa golongan muda dilihat kurang bijak dalam membuat keputusan disebabkan mempunyai perasaan yang ingin tahu yang tinggi dalam melakukan sesuatu yang baru. Okey, dan seterusnya poin yang ketiga adalah Malaysia ni dianggap sebuah negara Islam dan majoritinya adalah beragama Islam. Namun jumlah kes pembuangan bayi dan kelahiran anak luar nikah dalam kalangan umat Islam di negara kita ini masih lagi berlaku. Secara tidak langsung akan mencemarkan imej agama Islam disebabkan umat Islam itu sendiri. Okey, seterusnya menurut Jabatan Pendaftaran Negara, ini yang statistik dikeluarkan pada tahun 2017, telah mendapati bahawa seramai 4,992 orang bayi luar nikah telah dilahirkan oleh remaja perempuan yang berusia antara 18 tahun ke bawah. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kes pembuangan bayi dilaporkan, dan hasil kajian dijalankan mendapati bahawa 22% pelajar yang melahirkan anak luar nikah itu memang diorang mengaku bahawa mereka ini terjebak dengan menonton pornografi. Okey. Berdasarkan statistik tersebut mendapati bahawa remaja yang terjebak dengan seks pranikah ni ataupun sebelum berkahwin ni dapati pernah menonton video pornografi bersama pasangan, sehingga akhirnya mereka tu turut terlibat dengan perbuatan yang tidak bermoral ini. Itu menurut Salamatul Sa'diah dan Nur Baqiyah. Seterusnya kita akan melihat kepada cadangan pemulihan akhlak remaja. Yang pertama adalah melalui peranan ibu bapa itu sendiri, yang mana ibu bapa perlu membina hubungan kekeluargaan yang harmoni, seperti aspek komunikasi yang berkesan yang mampu menyeratkan hubungan antara ibu dan bapa sekaligus dengan anak-anak itulah. Okey, itu menurut Cik Hasnizah Cik Noh. Seterusnya, pekaji pendapat bahawa apabila berlaku komunikasi yang berkesan ataupun yang baik, maka hubungan dengan anak dan ibu bapa akan bertambah erat dan wujudnya kasih sayang sekaligus akan melancarkan proses penyelesaian masalah.
seterusnya, Conger dan Peterson berpendapat bahawa gangguan komunikasi ini dalam keluarga yang masalah akan menyebabkan remaja itu mengalami sakit mental dan akan mengalami kesukaran psikologi yang serius, seperti yang dinyatakanlah. Okay, seterusnya, ibu bapa, ini peranan ibu bapa adalah boleh mengehadkan masa penggunaan teknologi seperti telefon pintar dan komputer, terutama dalam kalangan anak-anak remaja lah yang berumur 17 tahun ke bawah, dengan mengehadkan penggunaan telefon pintar tersebut seperti 3 atau 4 jam sahaja sehari. Lebih daripada itu tak dibenarkan. Mengawal penggunaan teknologi dalam kalangan anak-anak ni tidak hanya dapat mencegah remaja itu daripada ketagihan pornografi, tapi akan mencegah anak-anak tersebut daripada lalai menggunakan teknologi sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang umat Islam. Sebagai kesimpulannya, istilah lesbian, gay, biseksual, transgender, homoseksual, liwat, istilah ini digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kaum yang melampaui batas sebagaimana yang telah termaktub di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81, sesuai juga dengan surah Hud ayat 78. Jadi pendidikan seksual ni adalah amat sesuai diajarkan kepada anak-anak supaya mereka tidak mencari tahu dengan cara yang lain. Baiklah, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.